guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia satu lagi fitnah jelik yang dilemparkan ke atas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang saya kongsikan hari ini adalah polis ya telah pun membuat pengesahan terhadap kaki fitnah ini yang telah disiasat. Kertas putih telah dibuka untuk menyiasat ya fitnah jelik terhadap Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Jadi sebelum saya membacakan kegiatan media hari ini, ya hari ini juga kita selalu mendengar ya perkataan yang seringkali dikeluarkan oleh walaunti lebay-lebay, yaitu pelanta. Jadi apa maksud pelanta ini sahabat semua? Kalau kita bagi maksudnya adalah pelanta itu adalah pati lebay. Pati lebay asik nak tubuk atap. Itulah sebenar maksud pelanta yang mereka laungkan sahabat-sahabat semua. Jadi kembali kepada perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini adalah polis siasat Papagomo, kes video bayangkan Perdana Menteri hidap AIDS. Itu antara fitnah jelik, fitnah terdesak daripada geng-geng kaki penfitnah se-Malaysia ini, sahabat-sahabat semua. Akhirnya akhirnya membawa pada dan polis telah pun menyiasat ya Papagomo terhadap dakwaan tersebut. Jadi polis ya sedang menyiasat penulis blog Wan Muhammad Azri atau berhubung video yang kelihatannya membayangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghidap penyakit AIDS. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Rusdi Muhammad Isa berkata, video bertajuk Datuk Seri dan penyakit misteri tiada penawar AIDS menfitnah Perdana Menteri. PDRI mengingatkan orang ramai bahawa tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pihak-pihak yang menggunakan platform media sosial untuk mengulas atau memanipulasi isu-isu hingga menyentuh isu ketenteraman awam, prinsip moral, fitnah atau pengapi-apian apa kesalahan, katanya pada satu kenyataan hari ini. Malaysia kini tidak dapat memastikan kandungan video itu kerana halaman YouTube Wan Muhammad Azri dan rakaman berkenaan tidak boleh lagi diakses setakat ini. Bagaimanapun terdapat catatan oleh penulis vlog itu yang dikenali sebagai Papagomo dan kini Azri pada media sosial X yang mendakwa Anwar dihukum kerana tuduhan homoseksual. Anwar telah didakwa di mahkamah atas tuduhan liwat 2 kali, tapi sabitan dalam kes pertama dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2004, manakala telah diberikan pengampunan penuh pada 2018 berikutan sabitan kedua. Anwar yang mengekalkan pengakuan tidak bersalah berkata pengampunan penuh itu diberikan kerana terdapat pelanggaran prinsip keadilan dalam kesnya. Jadi menurut Rusdi, Wan Muhammad Azri disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil kerana berkelakuan menghina, Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana menghina dengan sengaja untuk menceroboh keamanan, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang menghukum penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Itu dia sahabat-sahabat. Siapa yang tidak kenal dengan individu yang bernama Papagomo ini, sahabat-sahabat semua? Kalau sebelum ini kalah saman ya, dan kalau saya tidak silap saman Datuk Seri juga, dan dia dikehendaki membayar 1 juta, hampir 1 juta ya, kerana beliau kalah saman fitnah tersebut. Hari ini sekali lagi beliau terus menerus membuat melemparkan tuduhan yang membuat andaian seakan-akan kononnya Datuk Seri mempunyai penyakit misteri. Itu antara dakwaan, dan sekaligus ya apabila membuat kenyataan ini, hari ini polis telah mengesahkan bahawa Papagomo telah disiasat kerana fitnah jelik terhadap Perdana Menteri kita. Jadi kita lihat bagaimana terdesaknya mereka untuk memberikan persepsi buruk, mewujudkan persepsi buruk kepada Perdana Menteri kita hari ini. Ya, kononnya berbagai salah guna kuasa, rasuah, penyakit jelik dan sebagainya. Tapi di saat mereka semakin menfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, di saat mereka semakin deras melemparkan, menjajah fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini pemimpin-pemimpin dunia yang menerima Datuk Seri kepimpinannya yang begitu disegani di peringkat antarabangsa. Dan kemarin ya
dalam sesi lawatan beliau ke Jepun, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menarik potensi pelaburan sebanyak RM6.56 bilion ringgit. Inilah dia sahabat-sahabat semua. Berkat ya kepada individu yang seringkali difitnah, seringkali dituduh dengan pelbagai tuduhan, ya, dengan kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang rakuskan kuasa, yang takut dengan bayang-bayang diri mereka sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak henti-henti hari ini menjalankan tanggungjawab beliau sebagai Perdana Menteri, bertemu dengan pemimpin-pemimpin luar untuk mencari pelaburan, sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menarik juga saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ke Jepun sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun berjaya menarik potensi pelaburan bernilai RM6.56 bilion ringgit. Anwar berkata, pertemuan beliau dengan pelbagai pihak di Jepun termasuk rakan sejawatnya Fumio Kishida jelas menunjukkan bahawa hubungan Malaysia-Jepun kini menyaksikan anjakan baharu dari segi kerjasama pelaburan, perdagangan dan pendidikan dan teknologi. Kata Datuk Seri, lawatan ke Jepun berjaya membanggakan, ya, berjaya dan membanggakan kerana berjaya menarik potensi pelaburan bernilai RM6.56 bilion. Katanya pada sidang akbar mengakhiri lawatan beliau ke Jepun. Menurutnya lagi, yang merupakan tambahan kepada potensi pelaburan bernilai RM23 bilion semasa lawatan delegasi Malaysia ke Jepun sebelum ini pada Jun yang lalu. Potensi pelaburan kumulatif daripada lawatan ke Jepun pada tahun ini berjumlah RM29.56 bilion ringgit. Jadi 3 syarikat korporat Jepun, Romwako Nekko Limited dan Mitsui & Co yang mempunyai pelaburan di Malaysia juga menunjukkan kesediaan untuk menambah pelaburan dari semasa ya pertemuan bersemuka pada Sabtu yang lepas. Itu yang saya katakan, sahabat-sahabat semua. Ya, apabila Datuk Seri Anwar semakin difitnah, semakin diberikan tuduhan yang pelbagai, ya, salah satunya tuduhan yang baru saja ya saya kongsikan dengan anda, ya, kononnya Datuk Seri memiliki penyakit misteri oleh Papa Gomo. Ini adalah satu perkara yang amat-amat sebenarnya tidak mengejutkan lah ya, sebab kita tahu Papa Gomo ini adalah memang dari dahulu ya terkenal dengan kaki-kaki fitnah-fitnah yang dijajah, yang dilemparkan, ya, dan menyasarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kalau sebelum ini beliau pernah, ya, kalau saya tidak silap, saya cuba cari apa tadi ya, Papa Gomo Kalasaman. Nah, ini dia sahabat semua. Berita ini adalah tahun 2017 ya, 2017 ya. Jadi dengan jelas ya, dengan jelas Papa Gomo Kalasaman fitnah ya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau dikehendaki membayar ataupun melunaskan ya bayaran hampir 1 juta ringgit terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi inilah yang saya katakan, ya, tidak serik-serik menabur fitnah, tidak serik-serik dengan menjajah fitnah. Ya, sebelum ini beliau Kalasaman fitnah dan dikehendaki membuat bayaran ya hampir 1 juta. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh tahu, dan kita tahu ya bahwa beliau adalah individu memang kaki fitnah. Jadi orang yang percaya itu, saya rasa, pada pandangan saya adalah orang yang sudah termakan ya dengan fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh individu seperti Papa Gomo ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini bukan saya reka ya, ini adalah berita ya. Sebenarnya kalau saya baca untuk kita, jumlah keseluruhan yang dikatakan hampir 1 juta itu adalah sebanyak ya RM900.051.260.27 ringgit juta. Itu adalah jumlah yang diarahkan oleh mahkamah ya, dibayar oleh Papa Gomo terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, adakah anda percaya seorang yang ternyata memang seorang kaki fitnah atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Terima kasih.
Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian cerita pada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.